untuk memberikan kemenangan. Pertama sekali kena jaga elok-elok daripada 4 jenis fitnah ini. Kerana itu 4 kisah ini disusun begitu. Okey, kalau boleh sebut balik pada saya. Pertama apa dia? Akidah. Fitnah yang kedua, harta. Fitnah yang ketiga, fitnah ilmu. Dan yang keempat, fitnah kekuasaan. Ingat ya, kekuasaan bukan sekadar anda jadi ahli politik. Kekuasaan juga adalah bila anda diberikan jawatan kuasa masjid. Itu adalah kekuasaan. Anda diberikan amanah. Anda diberikan jawatan-jawatan tertentu di tempat anda bekerja. Anda diberikan sesuatu menyebabkan anda dipandang oleh ramai orang. Anda ada pengikut dengan title berkenaan. Anda ada pengikut. Jadi jaga-jaga. Ini cara untuk Allah menurunkan Nabi Isa untuk membantu perjuangan menang ke atas bumi Palestin. Kemudian kita cuba jawab persoalan yang saya sebutkan tadi. Mengapa Allah susun 3 daripada 4 kisah ini bermula dengan pemuda Al-Kahfi, kemudian Musa mencari Khidir, kemudian Zulkarnain mencari Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan, sedar tak sedar 3 cerita ini adalah perjalanan. Cerita pertama adalah perjalanan untuk memelihara akidah. Cerita yang kedua adalah perjalanan untuk mencari ilmu. Cerita yang ketiga adalah perjalanan untuk menyebarkan keadilan. Barang siapa melakukan salah satu daripada 3 perjalanan ini, maka perjalanannya adalah perjalanan yang diberkati. Kerana Nabi SAW telah berlaku kepadanya satu perjalanan yang diberkati. Surah sebelum 3 cerita ini adalah surah pasal perjalanan yang diberkati. Betul? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Surah sebelumnya cerita pasal Nabi SAW melalui sebuah perjalanan yang diberikan barakah, di mana perjalanan itu menyebabkan Nabi dapat ketenangan jiwa selepas Nabi menghadapi satu episod yang sangat menyedihkan dan mendukacitakan. Nabi kehilangan Khadijah binti Khuwailid, Nabi kehilangan Abu Talib, Nabi telah berdarah di Taif. Tetapi perjalanan yang Nabi lalui pada malam itu adalah perjalanan yang diberkati. Apa makna perjalanan yang diberkati? Perjalanan yang Allah Ta'ala berikan kedamaian pada jiwa. Jadi itu Nabi. Suratul Isra' beritahu itu Nabi. Lepas tu akulah ke mana? Adakah saya juga boleh berlaku kepada saya perjalanan yang diberkati? Jawapannya, kalau anda bercita-cita untuk naik 7 petala langit macam Nabi lalui, ataupun anda dapat pergi ke Baitul Maqdis daripada kampung jauh pula dah, daripada si Jangkang ni, dalam hanya satu malam, memang takkan berlaku pada anda. Memang takkan berlaku pada anda. Jadi Allah paparkan suratul Kahfi supaya anda lebih realistik untuk faham apa makna perjalanan yang diberkati, sebagaimana Nabi diberikan barakah. Jadi anda takkan mampu lalui apa yang Nabi lalui, tetapi anda boleh mendapat barakah apa yang Nabi dapat melalui salah satu daripada 3 jenis perjalanan. Sebut balik. Kisah pertama, perjalanan untuk memelihara akidah. Saya lebih suka sebut hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah untuk memelihara akidah. Kerana ini kisah pemuda Al-Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang melarikan diri bermusafir jauh untuk memelihara akidah. Jadi tuan-tuan, sekiranya anda melakukan musafir ataupun hijrah yang pertama ini, maka musafir anda adalah musafir diberkati Allah. Barangkali siapa tahu anda berada di tempat yang mana akidah anda terancam, lalu anda memilih untuk berpindah. Duduk kat tempat ni, aku ni asyik, ya, memuja harta, lalai dengan kawan-kawan, lalu pindah ke satu tempat yang lebih dekat dengan alim ulama, lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan suasana ilmu.
maka insya-Allah Allah Taala akan gantikan kesusahan anda berpindah dengan kedamaian jiwa dan keberkatan dalam hidup. Kedua, kalau tak mampu untuk berpindah kerana memelihara akidah, kerana barangkali alhamdulillah duduk di Malaysia ini kita tak ada pemerintah yang memerangi akidah, alhamdulillah. Tetapi yang kedua, anda boleh memilih untuk melakukannya, dan saya harap kita pilih yang kedua, sebab rasanya yang ketiga tu pun kita susah nak buat. Yang ketiga, perjalanan Zulkarnain. Yang kedua ni kena beri perhatian, perjalanan mencari ilmu, memberikan komitmen kepada ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Nak menuntut ilmu ni, ada orang datang ke majlis ilmu dengan macam-macam niat. Ada orang datang majlis ilmu, ya, apa yang dia mahu adalah supaya dia ada sebab untuk menunjukkan dia benar dan orang tu salah. Ada orang datang majlis ilmu, dia nak lebih banyak dalil yang menunjukkan dia benar dan orang tu salah. Kumpulan saya benar dan kumpulan itu salah. Hati-hati. Itu adalah niat yang tak akan menyebabkan hidup anda diberikan barakah. Kalau mahu menuntut ilmu yang diberikan Allah barakah, belajar daripada Nabi Musa. Musa alaihi salam telah mencari Khidir alaihi salam kerana Allah sebut satu sebab sahaja. Kami berikan kepada hamba berkenaan rahmat daripada kami, dan dia adalah hamba kami. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Musa tak tahu siapa nama orang yang Allah perintahkan untuk Musa cari. Tetapi concern Musa alaihi salam adalah dia hamba Allah yang diberikan rahmat. Saya kena cari dia, walaupun saya tak kenal siapa dia, dan saya tak tahu adakah dia ada sebarang kelayakan dalam apa-apa bidang ilmu. Allah tak sebut. Allah hanya menyebut dia diberikan rahmat, dia hamba kami berikan ilmu ladunni kepadanya. Lalu Musa berkata, aku tak akan berhenti berjalan dan aku sanggup mati melainkan aku telah bertemu dengan beliau. Ini kerana Musa nak lebih dekat dengan Allah dengan asbab ulama ini. Dia nak lebih dekat dengan Allah dengan asbab ilmu yang dicurahkan oleh ulama ini. Kita punya niat macam mana? Saya mahu saya lebih benar dan orang lain lebih salah. Lalu apa yang dihadapi adalah semakin taksub dan semakin membenci, semakin tidak hormat, sedangkan kita kaum muslimin. Jadi jaga-jaga niat kita menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita tuntut dapat Allah jadikan asbab untuk Allah berikan barakah dan rahmat. Saya menuntut ilmu untuk lebih dekat dengan Allah, dan sebab ilmu yang dituntut, ya, adalah ilmu tentang kalam Allah, ilmu tentang Quran. Kerana Quran ini makin banyak kita faham tafsir, sepatutnya apa yang berlaku adalah kita makin merendah diri sesama kita. Tidak menganggap saya lebih baik daripada kamu, tidak menganggap kumpulan saya lebih baik daripada kamu, sedangkan kita semua menghadap satu kiblat, kita semua ada seorang Nabi, dan kita menyembah Allah yang Esa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalangan kamu adalah yang bertakwa, dan kita takkan tahu siapa yang paling bertakwa sesama kita.